Cabaran yang seterusnya, cabaran buat FB Live lebih daripada 5 kali sehari. Ni saya mulakan ke sebenarnya. Seri kedua. Seri kedua lah. Saya mencabar diri saya sendiri supaya boleh buat FB Live lebih daripada 5 kali sehari. Saya sedang baca, sedang meliti ni. Semua sekali ilmu saya ada ni. Masya Allah. Nak dapatkan ilmu yang baik. Dan saya berusaha untuk untuk amal lah. Saya baca sini ada 10 kesilapan. Tapi tak mampu nak habiskan ya. Semua sekali saya akan habiskan satu fasa, satu bab. Bukan tu bab, satu FB Live, satu point, okey. Saya ada sini ya, seorang penonton. Assalamualaikum. Live ni, live daripada ni, live daripada ni. Tempat rehat ni. Dia. Di air daripada punca air daripada Mutebu. Okey. Anak berhak minda ni. Yang cantik indah lah ni. Itu saya puan untuk buat FB Live lah. Untuk teruskan cabaran mengadakan FB Live sebanyak lebih daripada 5 kali sehari. Jangan lupa like, komen dan share. Like, komen dan share. Like, komen dan share. Share, penting kali share lah. Share kepada 5 grup. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa untuk komen cara saya berkomikit ni. Adakah menarik ataupun tidak. Ya. Beres. Jangan lupa ya sahabat-sahabat. Kan dia ada satu penonton. Alhamdulillah. Kenakan diri ya. Lari dah. Jangan lari. Astagfirullah. Lari dah. Hilang dah. Kau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada 10 kesilapan di dalam mengendalikan sistem ejen. 10 kesilapan ni diharap saya tak buat lah. Awak kalau terbuat pun alhamdulillah, buat tak apa. Sebab saya buat ni belah ni kau untuk saya saja. Tapi kalau you all ambil point ni dapat faedah. Sekarang ni 2 mata memandang, 2 penonton. Johari Abdul Rahim, Allah. Acak live, acak kali dalam sehari tak melanggar komuniti kau. Very good. Very good. Very good. Sebelum tu kepada sahabat-sahabat semua yang bakal tengok video saya galakkan anda semua follow serapat mungkin antara Halkum dengan Nafas dengan FB profile Johari Abdul Rahim. Tirulah cara dia buat FB Live. Saya tiru dia ni. Sedang menduplicate. Saya sedang mengabsorb. Sedang mempraktikkan. Sebab ilmu tempat amal tak guna. So saya beramal mempraktikkan teknik yang dibuat oleh ni apa nama Johari Ibrahim, my idola. Ya, untuk aman Johari kita lah ni lah daripada sungai ni, sungai-sungai yang ada sekitar Belakang, tapi ni tempat lain ni. Comel ni. Jenis kehijauan. Jenis kehijauan, hutan dah hijau yang cantik lah. Dia kalau kemarau lagi bagus. Okey. Jadi saya galakkan anda semua follow lah serapat mungkin antara Nafas dan Halkum. FB profile Johari Ibrahim. Tanya live acak kali dalam sehari tak melanggar komuniti kau bos. Sebenarnya gini dah. Nanti saya akan buat satu FB Live khusus. Saya akan baca beberapa terma dan syarat dalam bab FB Live yang dikeluarkan oleh syarikat Facebook. Saya tak cakap sekarang ni. Okay, adakah melanggar peraturan komuniti ke tidak? Saya akan baca nanti dengan betul-betul. Sebenarnya FB Live sebenarnya setakat yang saya follow peraturan yang hari ni nak buat FB Live 100 kali sehari boleh, tak masalah. Boleh kalau mampu. Dengan syarat kecanggihan programming Facebook ni boleh detect. Saya cerita kebaikan dan keburukan Facebook teknologi ni. Dah kita ingat balik semula. Facebook ni dia buat oleh orang bukan Islam. Tu point tu bagai molek tu.
Facebook dibuat oleh orang bukan Islam. Orang bukan Islam ni orang baik tu pun ingat dia tak ada kalimah. Masa sikit masa dia akan cekik orang Islam balik. So Facebook dibuat oleh maksud kebut dia bukan Islam. So pada cerita tu InsyaAllah saya akan cuba kongsi nanti dengan sahabat-sahabat semua. Saya baca terma syarat dia tentang Abillah sahaja. Dia gini, saya nak ringkaskan untuk menjawab supaya idola Allahu Akbar. Bismillah. Elak. Supaya Johari tak kecewa, saya bagi ni. Kalau saya cerita teori tak bagus. Cubalah. Jo buat sekerat mungkin. Setengah jam sekali cuba. Tengok apa risiko, apa warning yang diberi oleh Facebook. Barulah real. Kalau cerita teori tak percaya tak. Ilmu kena amal. Adakah betul kata-kata saya kekerapan buat AB Live tak masalah? Yang masalah kandungan semasa kita buat AB Live tu. Hak tu dia akan detect. Kecanggihan software ataupun program Facebook dia detect, dia boleh tahu kita buah gapo. Ni bahananya, balanya Facebook sebenarnya. Yang kedua handset saya ni handset ni dia boleh detect sampai mana sekarang ni. Bila you on sahaja Facebook, dia tahu. Duduk kat bank ko, duduk air besar ko, duduk mandi ko. Apa tak bahana dia tu? Dia tak, orang yang ada apa-apa unsur-unsur macam ni bersiko sebenarnya. Tapi tu pun pada Allah Ta'ala lah. Tapi bersiko, dia tahu saya di ni. Saya buat di sungai, dia tahu. Kecanggihan software dia tahu. Kita masuk bank ke, sedang tidur ke, pergi keluar negara, dia tahu belakang. Itu bab lain Jadi tentang jawapan untuk Abang Jo kita ni, Johari kita ni, orang hebat ni. Abang Jo buat sebagai ilmu dengan syarat. Sebagai ilmu ni. Kenapa ilmu penting sangat ni? Dengan syarat nak tahu kehebatan program Facebook ni, dia simple je. Dengan syarat buat satu FB untuk ngaceh. Saya dah test berkali dah. Saya dah ada berpuluh akaun Facebook. Saya test dia blok. Bukan sangat blok je lah ni sering. Sekarang Facebook sekarang tegasnya dia disable lalu. Jadi untuk tahu hak mana kita langgar peraturan dia, Jo kena ada at least 10 akaun Facebook. Ngaceh. Ini penting. Barulah you tahu, oh gini. Saya ada berpuluh-puluh Facebook yang saya ngaceh, tak kena cara lenggut, pom, dia disable lalu. Sebelum ni dia tak ada disable, dia bagi warning. Dia bagi warning sekali lah. Langgar je syarat community dia akan terus disable. Saya simpan lagi banyak lah, hampir 20 akaun. Sebab ngaceh. So mereka ceritanya lah, jawapan Jo untuk Jo ni, Jo buat satu akaun Facebook tapi dengan syarat guna nama betul, guna gambar betul. Untuk ngaceh saja. Contoh, nak ngaceh betul tak? Ni, kalau buat FB 5 kali sehari ni melanggar komuniti kau. Cuba buat. Cuba buat. Buat kalau boleh sejak sekali. Kemudian kandungan FB Live tu penting. Cuba buat FB Live yang unsur-unsur mengacam. Lain akibat dia. Kalau buat FB Live peribadi, lain. Sebab itu kalau Jo perasan sebagai bentuk ilmu ni. Saya ada sikit ilmu. FB profile Johari Abdul Rahim, profile ni, kenapa dia ramai follower? Kenapa ramai orang follow ya? Maksimum 1000 je friend. Kerana Jo jarang kongsi hal berkaitan dengan orang. Saya perhati sekali, tidak ada Jo kongsi bercakap kat FB Live kan. Bercakap tu unsur-unsur mengacam, unsur-unsur menghina, unsur-unsur provoke tak ada. Nak tahu next nanti Jo buat satu FB account profile buat ngaceh, cuba provoke orang, cuba acam orang tak lama lalu. Poinnya sini ialah bukan soal kerak tak kerak kita buat FB Live. Kandungan. Saya kira
Sama ada posting dalam FB Live, tulisan, gambar atau video pendek rakam tak perlu. Bahkan, tambah lagi, bahkan Mas buat nak kita aktif sebenarnya. Lagi kita akrab buat posting dalam bentuk FB Live, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk picture, dalam bentuk video pendek tak perlu. Dia nak. Dia tak senyap lah kandungan yang ada usul provok, mengacam, menghina, melaga tak sih. Dia boleh detect. Nak tahu senang je. Cuba testkan ni. Jo upload gambar je. Mana posting buat gambar. Gambar yang ngeri-ngeri. Luka termaha. Kepala pecah. Cuba upload gambar sekeping. Dia cover lalu. Tapi kalau sekiranya aktif gambar yang mendapat pemandangan ke, yang terperibadi ke, dia tak masalah. Itu poin penting. Kenapa gitu? Ni penting ni. Kenapa gitu? Saya baca jawab tu komen. Nak habis cerita ni. Kerana ingat sebenda. Facebook ni sebelum kampung ni alat ataupun media sosial bukan untuk berbisnes. That's why kalau tengok terma Facebook ni dalam kategori media sosial, termasuk IG, termasuk TikTok, termasuk apa lagi macam-macam lagi. Bila dalam kategori sosial, dia design program tu untuk bersosial. Itu core dia. Kata guru saya, memang begitu. Design core program dia begitu. Tapi oleh kerana manusia ni, memang begitu manusia ni. Dia nak beriklan. So, dia bagilah beriklan. Sebab dia ada Yawi Station. So dia buat marketplace sebagainya. Tapi kalau kita gunakan Facebook profile ni untuk share peribadi, hal-hal yang tak ada kena dengan bisnes, memang dia akan cepat suruh pergi, dia akan menarik reach yang tinggi. Itu secara rekas. Rekas ceritanya ialah, cerita tu. Nak tahu, cuba buatlah tu FB buat ngaceh. Cuba buat FB Live. Sekerap mungkin yang ada usul-usul provok dengan FB Live sekerap mungkin ia tak ada benda dengan orang, tak ada mengena-mengena proyek, tak ada. Boleh. Sebab itulah kami perhati sebagai ilmu ni. Saya sengaja buat apa nama benda macam ni, cabaran FB Live kalau boleh macam sekali ni. Nak beritahu kepada orang bahawa sahabat-sahabat saya, like saya ni, perhati dia sebab tabir. Kenapa saya buat cabaran nak buat FB Live paling kuat 5 kali sehari atau 10 kali sehari? Isi mudah ya, isi ni ya, isi tak masalah isi pengisian tu. So bila orang faham yang tersirat ni, bagi nampak. Sama saya boleh baca tentang wallah saya tak pasti Jo macam mana. Mungkin Jo belajar dengan orang tak pasti, tak hanya peribadi tu. Itu buah mula tu. Saya tengok formula yang teknik ada perkataan baju tu betul. Orang tak faham, dia tengok zahir je. Jo gelak-gelak attack, jo lawak attack. Itu adalah tersurat, tak mahu. Kita mahu dia sebab tabir. Sebab program Facebook dia baca sebab tabir. Dia tak baca kita punya ni. Jadi tag sebab tabir tu. Ini kelebah kehebatan kepala otak programmer Facebook ni. Dia baca sebab tabir. Orang ni nak buat mana ni? Nak provoke ke, nak menghina ke, nak mengancam, dia boleh baca. Tu saya boleh dapat ilmu tu macam mana. Memang tak dapat, bukan beda saya. Tapi itu yang dikehendaki oleh Facebook. Kita buat abilah ni ada unsur gapo. Dia tahu Quran Allah alai lah. Okey beres. Saya hurah lagi insya-Allah. Tengah langgar cakap tu. Saya pernah buat 5 kali. FB pun hantar apa ni? Saya pernah buat 5 kali. Facebook pun hantar Facebook saya diperlahankan. Sila hubungi customer service. Perhati aja kalau pajak ni respon pada ni pernah buat 5 kali, tengok kandungan Jo tu buat dengan apa. Pengisian tu. Pengisian tentang FB Live ke, tulisan ke, foto ke, video pendek rakaman ke, dia berusulkan apa? Berusulkan apa? Kalau boleh, Jo atas saya Jo, screenshot atas saya. Apa yang dihantar oleh Facebook pada awak. Saya tahu benda tu. Okey. Satu lagi nasihat orang yang view ramai, dia tak beri
Dia tak beri buat live kalau tak ada konten menarik. Satu lagi nasihat orang yang view ramai. Dia tak beri dia tak beri buat live kalau tak ada konten menarik sampai satu pekat orang lari view mudung. Satu lagi nasihat orang yang view ramai. Contoh Jo lah sebenarnya, Jo ramai. Dia tak beri, on Facebook tak beri buat live kalau tak ada konten menarik. Sampai satu peringkat orang lari, view merudum. Saya cuma memahami tu. Facebook tak beri buat live kalau tak ada konten menarik. Sampai satu peringkat orang lari, view merudum. Nanti yang ni saya akan gini. Nanti saya akan share dengan sahabat-sahabat semua nanti. Terma dan syarat Facebook live. Dia ada satu-satu, ada berpuluh paragraf perenggang-perenggang, perang ni kena apa. Tapi saya baca yang tak faham, tapi untuk maklumat boleh lah. Dia terma dia. Saya ada simpan terma dia tu. Yang ni saya akan take note ya. Kalau tak ada konten menarik saya tak jawab lagi. Saya cakap semula insya-Allah. Slow to page. Hari ketiga saya kena. Yang slow to page, hari ketiga saya kena. Maknanya maksudnya je kalau buat di FB page, hari ketiga saya kena. Kena disable, kena warning. Kena warning. Syahriza dan masih. Assalamualaikum Syahriza. Ni orang hebat ni, bejo ni. Syahriza, Syahbudin ni orang hebat ni. Untuk makna bejo ni. Bukan sebawa orang belakang ni. Okay, ada mentor hebat-hebat belakang ni. Bukan Facebook tak beri. Saya kata pasal alif besar ni. InsyaAllah saya akan share ada ni. Apa ni? Bukan Facebook tak beri warning. Gini. Supaya lebih comel, saya tak nak cerita guna idea saya dah. Saya akan masa saya akan bring out syarat-syarat terma dalam web live sahaja. Ini mudah ya Bejo. Itu Johari dia mau tengok je boleh, tapi insya-Allah saya akan berikan insya-Allah. Dia satu terma khas bahagian abilah saja. Sebab gini untuk sebab lain kata untuk Jo lah, Jo dah tahu dah insya-Allah. Asas pertama kita ingat, asas pertama ni kerangka utama, dasar utama. Facebook adalah platform media sosial, bukan untuk berbisnes. Asas-asas begitu. Okay. Cuma sejak akhir ni Facebook tahu kalau dia fokus untuk sale, orang tak guna, orang lari. So dia buka untuk bisnes, gunakan marketplace. Okay. Dan untuk orang lebih fokus seolah-olah inverted comma, dia paksa inverted comma orang guna FB page. Itu strategi dia orang lah Facebook. Sebab dia orang nak bila guna Facebook page ni, kita telah diumpankan boleh beriklan. Sebenarnya umpan tu bukan yang tersurat yang tersirat, inverted comma. Dia telah mengumpankan kita. Faham yang tersirat saya paksa. Dia seolahnya kalau nak lebih lanjut, dia umpan kita gunakan page. Itu page. Cuma nak dapatkan lebih ramai, lebih banyak keuntungan, kita kena bayar. Okey. Kerana harus ingat ya, saya tak apa pasti, kena baca semula nota daripada mentor saya. Bila mana Facebook mengambil certain amount duit, banyak dia ambil, jutaan bilion rasa saya lupa dah angka tu. Daripada mana-mana orang nak melabur dalam platform Facebook ni, dia ambil duit tu, maka tentulah pelabur nak untung. Bila pada nak untung, maka dia mengumpankan kita supaya menggunakan Facebook page. Iaitu dia beri kepada kita satu lorong supaya kita cepat dapat zoom terus ke target yang betul dengan bidang kita. Ini agak heavy, tapi insya-Allah mudah faham. So bila dia nak memudah kita dan menguntungkan dia bertarik semua pengguna Facebook di dunia ni. Contoh saya nak orang yang memerlukan produk kesihatan perut yang masalah semelit sahaja.
So, dia boleh tarik manusia-manusia atas muka bumi yang nak info berkenaan dengan produk perut ni ke saya. Cuma dia tukar. Dia umpankan nak boleh bayar duit. Dia panggil apa istilah? FBN. Dan kita tengok sekarang. Ni sekarang tak ada. Kalau tak ada tu iaitu Mark Zuckerberg ni bukan Islam. Dia ambil untung atas kita secara percuma beri data kepada dia. Tapi dia tak jual secara direct. Dia jual secara indirect. Sebab dia tahu kalau jual secara direct data pengguna Facebook ni salah di seluruh dunia. So jual indirect. Kalau perasan kan dalam Facebook tu dia suruh isi berapa orang nak. Dia sediakan ruang kolom percuma je. Dia tahu dah ada manusia yang tidak ilmu yang jahil dia akan terkena umpan. So dia pun satu kalian dah kahwin, anak berapa orang, suka baca buku apa isikan, suka tengok TV apa, movie apa, tinggal di mana, kerja apa, jawatan apa, complete. Info-info penting atas pengguna Facebook. Kita isi. Kita bukan isi je. Info tu tersimpan semua sekali dalam sistem, dalam server, dalam database dunia Facebook. So dia tahulah saya di mana di Jabi, awak di mana di Gerong, orang tu dia complete data. So dia telah selamat, tak disalahkan kerana kita secara sukarela telah isi anak berapa orang, dah kahwin ke belum, duduk kat mana, apa lagi, kegemaran apa, suka makan apa, kerja sebagai founder ke, semua ada kita isi. Kita, Inverted.com telah isi secara sukarela. So dia ambil pakai data kita, dua lapis dia backup. Pertama dia selamat kerana kita telah mengisi secara sukarela data kita. Yang kedua, dia manipulate data kita indirect. Contoh, saya sendiri contoh. Nak jual produk kek perut. So, saya pun bayar kepada Facebook. Saya bayar sebenarnya, bayar benda apa? Kita percuma je beri duit ke dia. Sebab data yang dapat kita hire kat mana, berapa orang anak tu, dia tak dapat, dia tak bayar sesen pada kita. Tak sesen pun pada kita. Dia dapat data kita, dia pun jual secara indirect. Gara-gara pelabur lain telah melabur kat dia, dia nak bukan bayar, nak beri keuntungan pada pelabur tu. So, siapa-siapa yang nak cepat dapat terus pembeli betul dengan awak, dengan saya, dengan anda, sila bayar certain amount guna FB Ad. So, kita klik setting betul-betul, dia pergi kepada orang tu. So, kita dapat produk, dapat customer atau prospek yang betul, kita dapat duit, jualan, dia dapat dari mana? Beberapa benda, banyak lah ya. Antaranya dari segi kepopularitian. Sebab program didesain seolah-olah Inverted.com tersirat semua ni, tersirat. Dia memberi untung kedua-dua belah pihak. Facebook dan kita. Sebenarnya tak. Sebenarnya kalau kita perhati 2-3 lapis, 100% masyarakat kalau kasar untung free oleh Facebook. Ni kan terima benda ni. Dia kan satu platform Facebook sign up free. Kita yang manusia yang jenis suka share, suka kongsi tentang bla 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 bla, memberi data peribadi sulit pada dia free. Cuma dia umpan lagi, dia design win station, nak dapatkan gitu, nak dapatkan kita punya target, kita bayar. So dia free atas free, kita dapat apa kita nak sekarang, nak dapat je lah. Sebab program tu didesign oleh dia macam tu. Gitu beres. Betul, agak tak faham tu. Tak apalah, tak faham tak apa. Tak masalah. So, insya-Allah saya akan cuba share dengan sahabat-sahabat semua.
terma-terma dia tu, dan terma tu saya yakin susah faham. Saya baca pun tak faham juga. Sekarang baca sebab tak betul huruf je. Saya baca sebab tak betul huruf. Tapi nak faham terma-terma undang-undang ni memang bukan senang. That's why benda ni kong kali kong sekalipun betul lah orang kata apa nama, orang jahil ni makanan orang yang ada ilmu. Tak kira bidang apa. Orang yang ada ilmu dalam bidang Facebook, dia makan orang jahil tentang Facebook. Kita antara orang tadi umpankan untuk dimakan. Untuk dimakan oleh pihak tertentu lah. Sebab kita jahil ilmu bahagian Facebook. Right, tu dia. So insyaAllah saya akan teruskan lagi. So dekat cerita kita sahabat-sahabat semua ya. Anda kena nak lebih real, lebih tahu, kena test lah. Kena testing. Buatlah Facebook ngacir. Saya panggil Facebook ngacir sebabnya sebab saya fokus sekarang saya ada ilmu ni pun mungkin 0.001% kot tentang Facebook. Baik lagi tak tahu tentang Facebook ni, banyak lagi. Tentang Facebook pun tak mampu nak khatam, ya, tak mampu nak khatam. So sekarang mana saya ada, saya sampaikan. Tak faham tak apa. Sebab saya sendiri berkata tak faham juga. Saya ngaku sebabnya kita ni pengguna. Dia otak pemikiran orang yang buat program tak sama kita yang mengguna program. Itu point dia. Tak sama. Jauhnya dia punya perancangan dia orang tu beyond kadang-kadang kemampuan kita. Sebab kita otak lain, dia otak lain ya. So, ada. Apa khabar? Zaid Muda. Waalaikumsalam. Ni live ni. Saya santai ya. Daripada antara sungai-sungai yang ada daripada ni. Yang berpunca daripada Hukum Tebu ni. Hari ni rehat sikit ni. So, saya teruskan cabaran saya buat ambil live. Dan saya nak share dengan sahabat-sahabat semua. Seperti Joe dia kata tadi. So, kita akan share nanti macam mana. Betul kena blog. Cuba buatlah. Buat. Bagi tahu dan kita boleh confident lebih tinggi. Setakat kita baca je, confident dah. Tapi bila kita lakukan, praktikkan, baru kita lebih confident, lebih yakin dengan ilmu yang kita miliki. Dalam konteks hari ni, semalam tajuk ni macam ni sebenarnya tak apalah. Bila ni memang saya buat untuk apa? Untuk saya sendiri. Cabaran buat IB Live lebih pada 5 kali sehari. So panjang ni. So, okeylah kalau gitu. Kau mana? Boleh? InsyaAllah saya akan cuba sampailah mana ada ilmu tentang Facebook ni. Sebenarnya masih banyak lagi tahu ya, Zaid Muda. Saya ada tambah sikit tentang Facebook. Saya fokus dalam bisnes saya sekarang ni sekadar mana mampu dan upgrade kemampuan untuk menggunakan Facebook secara optimal lah. Dan hingga hari ni masih belum berjaya lagi sebenarnya. Terpulang kepada masing-masing. Mungkin Zaid Muda minat nak guna IG, carry on, tak masalah. Dan semua platform atas dasar bagus belaka, tak masalah. Cuma kena ada ilmu lah, teknik setting, macam-macam lah kena, banyak ilmu tahu lagi. Yang kita ada ni ibarat satu titik daripada jutaan lautan meluas. Ada berjuta bilion titik lagi ilmu yang boleh kita rokai. So titik Facebook ni setitik baru daripada jutaan bilion lagi lautan ilmu yang kita belum terokai. Memang cukup banyak ilmu ni. Yang penting terus belajar sampai mati. Saya sendiri pun masih belajar lagi ya untuk makluman Zaid Muda. Zaid Muda ikuti live saya pada mana ya? Dan apakah kepakaran Zaid Muda? Terima kasih kerana beri komen. Assalamualaikum. Saya share balik. Saya tengok apakah pengisian dalam FB profile Zaid Muda. Dan sebenarnya nak baca ni tapi dah lagi tajuk ni. Tak apalah ya, saya kata apa? Banyak ingat ya, saya buat FB sebenarnya bukan untuk anda. Untuk saya sendiri. Saya share ilmu daripada guru saya pun untuk
diri sendiri. Cuma kita tak dijo tentang 14 5 kali kena blok tu. Nak tahu juga apa nama informasi berkenaan dengan apa yang dikoment oleh Joe ni, Joe dapat kat mana. Saya tahu juga. Adakah berdasar pengalaman semata-mata atau berdasar kepada mana-mana terma. Mungkin Joe tak jumpa terma dalam mana-mana tempat, mana-mana rujukan, boleh share lah. Saya akan share nanti. Sebab manusia zaman sekarang nak bukti, dia nak rujukan. Saya pun tahu benda ni. So kalau cakap saja boleh cakap. Lagi pula bila kita cakap ni dia ada tambah kurang perkataan. So tidak kuat hujah. Nanti saya akan dapatkan terma-terma dia tu tetap live. Saya akan sampaikan nanti insya-Allah dalam episode saya ni. Saya sendirilah berusaha untuk apa? Untuk buat live sekerap mungkin. Sekerap mungkin. Apapun anda boleh test lah, tak masalah. Test sendirilah. Betul tak betul apa yang tadi komen oleh orang lain dan sebagainya. Penting you all lakukan eksperimen. Lakukan eksperimen. Barulah sedap. Dia tak lagi dah apa jua bidang, bertani, berkebun, saintis ke, tanam ayam ke, buat padi ke, ambil madu ke, terbang ke, apa-apa bidang lah. The best is beramal. The best is praktik. Lakukan, kerjakan. Along journey kita buat tu, kita dapat real pengalaman. Bahkan tak sama. Ada Tommy Kwan, perfect mix. Yes, betul. Betul, yes, betul. Tak setuju. Betul. Praktik tu bahasa putih, bahasa kita lakukanlah, buat. Sebabnya betul lah, saya setuju. Dan walaupun praktik is perfect sekalipun, tak akan sempurna. Dia tak akan sempurna sebenarnya. Dia tak akan sempurna sebab perkataan sempurna yang sebenar-benarnya tak akan ada di planet bumi ini. Cuma orang pinjam saja. Nak dapatkan 100% tak akan ada di alam planet bumi ini. Paling tinggi, paling hebat, paling mantap, paling cerdik, paling kuat, paling gagah sekalipun 99.9. Tak kira bidang apa, buat besi ke, buat bom ke, buat ubat ke, apa-apa pun tak akan jumpa. Cuma kerana manusia ni pinjam perkataan, ya. Agree with you. Yes, thank you. No prophet would, yes, betul. Cuma kata apa? Cumanya ialah pinjam perkataan sahaja. Tapi kadang-kadang kita lupa asas ni. Kita jadi lupa, jadi kita lama-lama generasi yang datang tu dia rasa perfect. Takkan perfectnya. Ini adalah nak beritahu bahawa nak membuktikan bahawa melaut lagi ilmu-ilmu yang kita tak kuasai. Like you are simple and not simply tuan. Ya, betul. Very good. Saya sebut ada tahu sikit je Tommy Kwan. So itu dia. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dapat sesuatu. Tommy Kwan buat bisnes apa? Ataupun dia kasih tergini lah. Ya, just nak tanya je. Kalau sebut bisnes kadang-kadang orang sepelik. Saya tanya gini Tommy Kwan. Apakah kejayaan awak? Tu buat sepelik lagi tu. Saya permudahkan lagi. Kehidupan awak daripada bangun tidur hingga tidur semula yang telah dibuat setiap hari, berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, benda apa? Oh, jelas. So apakah aktiviti Tommy Kwan setiap hari yang telah dibuat dah puluhan tahun? Itulah sebenarnya bidang yang boleh saya ataupun anda, Tommy Kwan, fokus untuk dapatkan 99.9 ke arah perfect. Anda, saya, setiap orang di alam planet ni ada aktiviti dia. Kalau saya tanya kejaya, kerja, rasa pelik kan. So sebenarnya kalau orang faham asas kehidupan, itulah sebenarnya kejaya kita, kepakaran kita, kemahiran kita. Yang kita buat mula bangun tidur, selip mata, tidur semula.
Esok bangun balik buat benda tu, tidur semula. Esok bangun balik buat benda tidur semula. Tu pusing benda sama buat. Dah berpuluhan tahun, itu sebenarnya bidang anda. Well, my lifestyle not belong to me. Masalah tu, bahaya tu, not belong to you tu. Okay, terpulang dia sebenarnya dalam hal ini ya, sahabat kita Tommy Kwan. Tak kira lah. Mungkin contoh kejaya Tommy Kwan kejawab kutip daun kayu macam ni. Tak hina sebenarnya. Seorang kejaya celak mata buat benda apa? Kutip siapa di berjalan. Tak hina. Seorang celak mata kejaya dia ialah apa dia buat setiap hari dah puluhan tahun ialah cuci sampah pejabat. Tak hina. Tak masalah. Apa lagi? Cuma orang je mengatakan Allah hinanya kerja kutip sampah. Tak. Semua manusia atas planet bumi ni mempunyai fungsi masing-masing. Tak hina sebenarnya. Kita cuma nafsu kita je. Rasa hina, rasa lagi kita kehendak kita. Nafsu bahasa Arab. Bahasa kita keinginan kita tu kita anggap penjual batu, penjual emas tu hebat, penjual ayam tu hina. Tak, itu manusia. Penilaian manusia. Dia sakit virus dua syarat je. Nak tahu tak hina. Satu sekali, maafkan saya Tommy ya. Saya yakin you apa agama. Apa yang kita buat, celak mata tidur setiap hari setiap tahun tu, selagi tak menyalahi undang-undang agama masing-masing, tak menyalahi undang-undang dunia, peraturan negara masing-masing, kira je. Kira je. Contoh si A tu lah, kerja dia bangun pagi, celak mata dah buat puluhan tahun, kutip botol je. Tuhan bagi nampak dia kejaya dia kot, cara hidup diri sendiri, family dia jual botol. Tak masalah. Jangan kata hina. Dan tak hebat orang yang macam Jack Ma ke whatever, hebat. Tapi jangan menganggap kehebatan hanya pada mata benda. Bukan pemutus di situ. Tak. So setiap cuma kita dah tahu benda ni. Jack Ma pengasas Alibaba pun bukan terus jutawan, bukan terus billionaire. Berasal pada zero juga. Yang kutip botol berjalan pun start pada zero juga. Cuma beza dia tak boleh develop kaya raya macam Jack Ma. Jack Ma boleh satu benda je, ilmu lah. Dia tak upgrade ilmu dalam bidang kutip botol. Itu sahaja. Kalau dia belajar, bermentor, berguru, bersistem dalam bidang dia kutip botol tu, cara yang betul, jutawan, kaya raya, boleh juga. Hanya sebagai kutip botol je. Secara ada bukti, dalam Google. Jutawan, kaya raya kerana kejayaan dia kutip botol. Tak semesti jual emas. Contoh. Kong kali kong pun, benda tu dia atas ilmu kita ada. Contoh saya buat belah ni. Kenapa kau tak ada tengok? Sebab saya tak ilmu lah. Bukan tak tengok. Kenapa belah saya kurang? Saya 3 orang tengok, Tommy tengok je. Sepatutnya at least adalah 2,000, 10,000. Kenapa tidak ramai yang tengok belah? Sebab saya tak ada ilmu dalam bidang buat FB Live. Itu sahaja. Orang ada ilmu, sekali buat FB Live dapat penonton 10,000, 2,000. Ada 3,000 sekali tengok. Dia boleh buat belah 1,000, 2,000. Sebab ada ilmu. Saya tak ada ilmu. That's why tidak ada ramai tengok belah saya ya. Only knowledge can bring us yang betul Tommy. Wah hebat Tommy ni. Orang hebat ni. So itulah sahabat-sahabat semua. Sebelum saya akhir live saya ni, panjang cerita ni. Saya bacalah 10 kesilapan dalam mengendali sistem ejen. Salah satu dahulu ya. 10 kesilapan di dalam mengendalikan sistem ejen. Ini bab ejen sahaja ya, bab ejen sahaja. Kesilapan 1, lemah skill kepimpinan. Okeylah, saya sendiri ataupun Tommy ke, ada lain samalah. Punca orang tak respect kita, tak follow kita, bantah kita kalau kita lemah skill kepimpinan. Dia mengakulah. So nak jadi
orang yang berkualiti kena develop, tingkat kuatkan kemahiran kepimpinan. So bila kita lemah skill kepimpinan, ini antara kesilapan yang ada dalam sistem ejen. Ni bab ejen sahaja ni. Saya baca keterangan dia. Ini masalah dengan leadership. Leadership sangat penting dalam sistem ejen sebab kita perlu tahu bagaimana untuk disayangi, perlu tahu bagaimana untuk dipercayai, perlu tahu bagaimana untuk diikuti. Ilmu lah, ilmu. Leadership is equal by train or inborn. Please think, ya tuan. Leadership equal by train or right. Kepimpinan ni adakah mari daripada latihan ataupun memang lahir gitu dah? Macam mana adakah kepimpinan boleh dapat melalui latihan atau dilahirkan memang ada dia gini ya. Mereka akan cerita lah. Mereka akan cerita. Dia asasnya ialah, tapi saya yakin tuan minta tahu dah ni. Tapi supaya saya kena backward dulu. Semua orang ada bakat masing-masing. Itu asas dia. Andai kata dalam bidang sama sekalipun, dalam bidang bakat yang sama sekalipun, pun tak sama. Katakanlah, bila semua orang ada bakat masing-masing. Okay, contoh, nak cakap zoom terus. Bakat berpolitik. Zoom. Niche kepada politik. So dalam kategori kumpulan, dalam grup politik pun ada grade-grade pemimpin pula. Pecah lagi. Dah pecah. Daripada beribu-ribu, kecil. Zoom hanya politik saja. Walaupun semua ni orang ni dah ada 40,000 orang. Pemimpin semua, pemimpin belakang. Tapi tak sama. Tak pimpinan dia. Dan di bawah orang tu, dalam kita semua orang ni, ada bakat kepimpinan tetapi tak sama, maka kita memimpin mengikut tahap masing-masing. Itu asas dia tu. Semua manusia, saya, Tommy, semua adalah pemimpin belaka. Itu asas. Poin dia. Semua tak kira. Selagi dia manusia, ada cahaya di sana sebagai pemimpin. Paling-paling kecil, paling-paling rendah darjat pemimpin, memimpin diri sendiri. Kalau tak mampu sebagai pangkat sebagai suami tu rumah, tak mampu, dia bujang, tetap juga ada bakat pemimpin untuk dia sendiri. Tapi kalau dia mampu tahap sebagai ketua rumah, tahap darjat sebagai ketua rumah. Kalau dia mampu sebagai ketua kampung, tahap darjat kainah mehnah pahit mahu sebagai ketua kampung. Kalau dia punya tahap pemimpin tahap don, maka saya ada pahit manis sepak terajang tahap don. Kalau you ada kemampuan tahap parlimen, pemimpin tahap parlimen, maka ada pahit mahu manis sepak terajang tahap parlimen. Kalau tahap menteri besar, cara menteri besar. Kalau tahap perdana menteri, cara menteri. Ke tahap agung, cara agung. Atas terma pemimpin, semua manusia adalah pemimpin. Paling-paling lemah, paling dhaif, bakat atau kepemimpinan leadership untuk diri sendiri. Itu asas. I believe leadership by train because leadership must set direction and willing to admit the mistake for future improvement. Yes, betul, saya setuju. Itu sebahagian daripada bawah topik leadership. Saya setuju. Melalui latihan. Memang sebab saya setuju. Sebab apa setuju? Sebabnya ialah train pepanggil praktikal, latihan, training, apa lagi, laksanakan pengalaman, kerjakan, buat, lakukan, semua kategori gerak kerja.
Saya baik belah ni lah sini train. Sini training baik belah. Dengan cara saya, cara tukang langgang, cara bahasa tak betul. Sejenis train juga. Tahap saya macam ni, tahap orang kampung. Tahap orang hebat dah macam Dr. Azizan ke, macam orang berhebat lah international, tahap dunia cara dia. Tetapi sehebat-hebat dia pun tak akan dapat 100% kuasai bab leadership. Mesti hanya maksimum pun kalau mampulah 99.9 juga. Boleh? Okey, apa gitu? Baca ni telayan semua baca je. Terima kasih. Tahap setiap level tak. Ya betul. Ya tahu. Betul. Saya setuju tu. Dia memang begitu. Dia dua ya Tammy Kwan atas dunia ni. Konsep berpasangan tak boleh lepaskan. Ada siang, ada malam. Ada lelaki, ada wanita. Lemah, kuat. Tajam, tumpul. Apa lagi? So, dalam bab latihan, dia beradik dengan ilmu. Tahu bahasa kampung. Ilmu sang Arab dah. Kita pinjam daripada Arab. So, dia tahu sesuatu tak boleh berpisah dengan lakukan. Okey? Beres. Kalau kita tak iringi dengan lakukan, bahasa betul train, latihan, so tidak memberi impak, tak sempurna juga. Tak sempurna tak akan dapat jugalah tahap yang kita nak. Tak kira benda apa, ikutlah Abillah, nak menari, nak berjoget, nak menyanyi, nak konyo, nak terbang, nak apa ya, tanam, nak beratus ribu bidang, semua perlukan tahu dan buat. Bahasa putih, informasi and praktik. Alright. Tepat tu dekat tak? Ni salah ni di antara sungai-sungai yang berpunca daripada Gunung Tebu. Di air cantik aja ni molek ke serta air sejuk. Dia ni kehijauan tu. Air ni daripada Gunung Tebu ni. Di Terengganu. Okey, Terengganu. Saya alhamdulillah takdir Taala saya berada di kampung yang penuh kedamaian, ada air terjun, apa jenis kehijauan. Kata tanya saya kita sebelum ke pantai. Saya memang lokasi tepat saya main strategik. Kata saya rasa nak menikmati tak tinggi saya hala ke hulu. Walaupun tak sesejuk ke Highland, okeylah. Okeylah. Alah. Air hot air mata panas pun ada, hot spring. Okey. Musim durian, musim buah-buahan pun ada, beres. Macam-macam lah. Fokus kat sini, fokus. Fokus. Lama belah ni tapi tak apalah. Sebagai tip lah. Kalau buat belah jangan lama sangat. Jangan buat belah, dia lebih setengah jam. Okey, saya baca panjang ni. Tak apalah itulah. Okey. Kesilapan pertama, lemah skill kepimpinan. Okey. So untuk atasi kelemahan ini kena follow tu bab lagi ilmu. Bab train the trainer. Satu bab khusus antara ranting-ranting di bawah daripada umbi naik ada beratus ribu ranting. Macam nak faham mudah je sahabat tahu dah kan. Macam pokok kelapa sawit depan saya ni. Akar dia asal kelapa sawit satu benih saja, satu pucuk. So daripada akar tu okey, naik ke atas, naik. Ada beribu pecahan daun-daun. So setiap ratusan daun tu tak sama. Tak akan sama. Mata zahir nampak sama. Tak, dia ada perbezaan 0.01%. Setiap cabangan daun-daun tu, kalau betul nak halusi, tak ada persamaan. Cuma mata kita tak mampu nak halusi, kata sama kot. Tak. Bukti senang je. Dia sama ya, sipil. Bukti mudah. Ni. Benda ni. Benda ni. Juta trilion manusia ni tak sama. Tak sama lingkaran pada ni. Sama macam daun kayu ni. Daun kayu ni apa hijau sama. Setiap helai dah tak sama dia punya benda tak sama. Mungkin tak perasan sebab dia terlalu kecil. 0.00001% daun sebelah kiri. Waktu pula tengah
0.0000001%. Sama tak akan sama. Tapi kerana kita punya ilmu tak ada, manusia biasa tak ada ilmu, kata sama kot. Sama. Sebab kita ada ilmu. Akhirnya tak sama. Tak sama sebenarnya, tak sama. Alright. Cukuplah sekat dulu. Lama sangat tu. Okay, terima kasih Tommy kerana sudi melihat saya. So, beres. Terima kasih banyak. Saya jumpa next Able Life. Saya nak cuba buat Able Life sebenarnya lebih 5 kali sehari. Sampai saya nak proof kepada sahabat kita yang tadi, Joe tu, dia kata 5 kali buat 5 kali akan di apa? Saya baca balik dia punya komen tadi sebagai ilmu saya, tambah ilmu. Yang dikomen oleh Joe tadi dia kata saya baca dulu ya. Saya akan cuba cari maklumat ni. Dia dah beri satu letusan idea. Pengalaman saya, FB akan slowkan terbitan kita. Live acap kali dalam sehari melanggar komuniti. Saya pernah buat FB 5 kali. FB pun hantar FB saya diperlahankan. Sila hubung customer service. Okey. Satu lagi nasihat dia, orang yang view ramai, dia tak beri buat live kalau tak ada komen menarik sampai satu peringkat, orang lari. Baru faham. Okey, insya-Allah saya akan cuba halus ya, dapat rumbut ilmu tu mana. Sebab pendapat kita macam pendapat kan. Okey, next sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye bye.